Hello guys, welcome back my YouTube channel. Hari ni kita ada dalam kisah story Ramadan lagi. Kisah story Ramadan kita ni kisah pasal Ashabul Kahfi, kisah pasal pemuda yang bermalam dekat gua. Cerita ni ada diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26, yang dikisahkan bahawa kisah ini adalah ujian keimanan dan membuktikan adanya hari kiamat, bahawa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan balik dengan kekuasaannya Allah. Pada zaman dahulu, ada satu pemimpin kat satu negeri ni. Dia ni sangat zalim. Nama dia Raja Dqianos. Dia ni seorang yang zalim dan sangat kejam. Semua pengikut dia akan suruh sembah berhala. Kalau ada yang menolak, diorang akan dibunuh. Dekat tempat Raja Dqianos ni merintah, adalah sekumpulan pemuda yang rasa macam tak puas hati lah dengan cara Dqianos ni. Sebab diorang ni macam, ialah kan diorang dipaksa untuk menyembah berhala. Padahalnya diorang ni adalah pengikut-pengikut Islam. Diorang ni adalah dalam 7 orang pemuda yang macam tak suka lah dan dengan cara Raja Dqianos ni. Satu hari ni, dalam 7 orang pemuda tu pun buat perbincangan macam mana cara diorang nak lari lah kan daripada Raja Dqianos ni. Sebab diorang dah tak tahan lah dengan cara Raja Dqianos ni, sebab macam memaksa lah diorang kan. Dan macam amat ibadat diorang dekat Allah ni pun macam terikat lah kan. Macam diorang kena buat sembunyi-sembunyi semua macam tu lah. Macam kata orang macam tak elok lah kan, kena buat sembunyi-sembunyi semua. Jadi diorang pun buat bincang-bincang tu. Dan ada seorang daripada 7 orang ni bercadang untuk lari daripada kampung tu dalam diam-diam lah. Diorang nak keluar. Bila dah buat perbincangan tu, diorang pun bersetuju lah untuk keluar daripada kampung tu. Diorang nak cari tempat diorang selesa untuk buat ibadah kepada Allah ni lah. Diorang pun bercadang pagi esok diorang akan keluar lah senyap-senyap daripada kampung tu. Jadi bila dah buat perbincangan tu, semua orang bersetuju. Keesokan paginya, diorang pun keluar daripada kampung tu dengan diam senyap-senyap. Diorang yakin dengan apa yang niat diorang cadangkan semalam tu, sebab diorang rasa itu adalah petunjuk daripada Allah dan itu adalah cara yang terbaik untuk diorang beribadah pada Allah. Diorang bawa lah seekor anjing bersama diorang masa pergi keluar daripada kampung tu lah. Diorang bawa seekor anjing pembelian diorang. Bila dah jauh dah diorang jalan daripada kampung diorang tu, diorang pun jumpalah dengan satu gua yang sangat besar. Gua tu macam dah lama lah orang tinggal, macam tak ada orang duduk lah. Jadi adalah seorang daripada kawan diorang ni tanyalah dekat diorang ni, selamat ke diorang nak duduk dekat dalam gua yang dah lama orang tinggal ni. Lepas tu bila dah ada seorang kawan dia ni cakap macam tu, adalah seorang lagi kawan dia pun menyampuk, tak apa, biar aku masuk dulu tengok keadaan gua ni selamat atau tidak untuk diorang bermalam kat situ. Jadi dia yang tadi yang cakap macam tu pun masuklah dalam gua tu untuk check lah antara selamat atau tidak diorang nak duduk. Dia pun masuk tak lama lepas, dalam 5 minit jugalah, dia pun keluar dan cakap selamat untuk diorang duduk untuk kat dalam gua tu lah. Jadi bila dah kawan dia yang masuk tu cakap selamat, yang lain ni pun masuklah kan. Macam masuklah, kira macam okey lah, kawan dia dah kata dah selamat dah, kira okey lah, boleh lah diorang nak duduk dalam gua tu. Sebelum masuk dalam gua tu, diorang pun adalah baca satu doa minta pertolongan Allah. Surah Al-Kahfi ayat 10 yang bermaksud, Ya Allah berikanlah rahmat kepada kami dan tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami. Bila diorang dah baca doa minta pertolongan Allah semua tu, diorang pun masuklah dalam gua tu dan berehat. Dengan kuasanya Allah buat diorang tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Diorang tinggal di dalam gua tu selama 300 tahun dan tambah lagi 9 tahun. Itu gua diorang duduk ni menghadap utara. Jadi cahaya matahari macam tak dapat masuk ke dalam gua. Jadi gua tu nampak macam
gelap je lah, macam tak ada orang duduk. Jadi macam orang yang kat luar ni pun macam tak tahu ada orang yang ada dalam gua tu. Sebab macam yelah kan gua yang tak ada cahaya masuk kan, jadi nampak macam gelap je lah. Selama 309 tahun barulah Allah bangunkan diorang ni balik dengan tubuh badan yang macam diorang datang gua tu. Bila diorang dah sedar daripada tidur tu, diorang rasa sangat lapar dan diorang hendak macam pergi ke pekan lah kan, untuk cari makanan. Jadi adalah dalam 7 orang tu, 2 orang lah pergi cari makanan kat pekan. Diorang pun pergilah ke pekan. Diorang pergi ke pekan tu, diorang tengok macam pelik. Sebab macam selama ni tak ada pun bangunan-bangunan semua tu, tapi masa diorang pergi ni dah ada. Jadi diorang pun pergilah ke pekan tu macam mungkin diorang je kot rasa pelik, diorang yang tak perasan kan suasana kat pekan tu. Jadi diorang pun pergilah jalan nak cari makanan. Diorang jalan-jalan tu, diorang pergilah kat satu gerai yang macam jual makanan, buah-buah dengan roti lah. Diorang pun belilah buah dengan roti kat gerai tu. Tapi bila masa diorang nak bayar ni, orang gerai tu macam pelik. Dan orang gerai tu pun tanya kat diorang ni daripada mana? Sebab duit yang diorang bagi tu macam duit dah lama, macam tak laku dah duit tu. Jadi diorang pun macam pelik. Sekarang ni diorang ada kat tahun bila? Sebab diorang rasa macam diorang tak sedar kan, padahal diorang dah tidur lama sangat dah. Dan orang tu pun macam cakap kat dia kan, duit ni duit lama, memang dah macam tak laku je lah guna sekarang. Jadi diorang macam pelik. Bila orang gerai tu cakap macam tu, diorang pun macam, dia kan takkan diorang nak ambil kan, padahal duit diorang dah tak laku. Jadi diorang pun macam pulangkan balik lah barang-barang tu dan balik semula ke gua diorang ni. Bila dah kecoh-kecoh macam tu, adalah seorang daripada macam peniaga gerai kat situ juga tanyalah kan peniaga tu apa yang terjadi. Peniaga ni pun cakap lah dekat yang tanya tu, tak, diorang tu bagi duit yang dah tak laku, macam duit tu macam dah duit lama lah, macam duit yang 309 tahun dulu yang memang dah tak laku dah sekarang. Jadi diorang pun pelik. Dari zaman bila diorang datang, diorang pakai duit tu. Jadi bila dah kecoh macam tu, sampailah dekat yang raja, dekat tempat diorang duduk kat gua tu. Bila dah raja tu dengar, raja tu rasa macam pelik juga kan. Yelah, orang duduk 309 tahun datang pergi kat pasar dia pakai duit tu. Jadi raja ni pun macam hendak juga kan, tak tahu jugalah siapa diorang ni semua kan. Raja ni pun rasa macam ingin tahu dan cuba juga cari-cari jalan tu. Raja tu teringat dan dia macam teringat balik kan, yang dia ada dengar cerita yang pasal 7 orang pemuda ni lari daripada tempat yang tu, daripada kampung dan duduk dekat gua, dekat tempat diorang ni. Baru raja tu teringat. Bila raja ni dah teringat tu, dia pun suruhlah macam pekerja-pekerja kat istana dia ni pergilah kat gua tu dan tengok ada tak yang 7 orang pemuda tu. Jadi pekerja-pekerja raja ni pun pergilah tengok kat gua yang raja ni cakap ni lah. Bila diorang pergi tu, memang diorang nampak lah ada seekor anjing yang pemuda tadi bawa tu ada kat luar dah mati. Dan diorang masuk dalam gua tu tengok memang ada 7 orang pemuda tu pun dah meninggal dunia. Jadi diorang pun beritahu raja apa yang terjadi dekat 7 orang pemuda tu. Jadi raja pun rasa macam sedih jugalah kan, dan itu adalah kuasaan Allah lah. Yelah kan, padahal diorang baru je pergi beli dekat pasar tu, dan bila datang balik raja tu nak tengok, nak tolong semua, dah meninggal. Okay guys, itu saja cerita story Ramadan kita untuk malam ni. Minta tolong like, subscribe, share dan tekan button sebelah subscribe tu.